Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Baik, insya-Allah kita kembali semula tazkirah zuhur pada tengah hari ini. Baik, insya-Allah kita sambung lagi bab mengenai ibadah kurban. Tapi sebelum tu lagi beberapa hari kita nak jumpa dengan hari raya Aidiladha ya. Baik, mungkin ada ibu-ibu yang nak menganyam ketupat nak sedang sibuk masak untuk daging rendang, ayam masak merah ke ya dan sebagainya. Baik, insya-Allah pada hari ini saya berkongsi dengan para jemaah bab mengenai tentang puasa Arafah, iaitu insya-Allah pada 9 Zulhijjah pada tahun ini jika ikut kalender iaitu jatuh pada hari Khamis Maka disunatkanlah berpuasa pada orang yang tidak mengerjakan ibadah haji dan yang berada dalam negara masing-masing. Disunatkan berpuasa pada hari yang mulia tersebut seperti dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya mengenai puasa hari Arafah. Lalu baginda menjawab, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan tahun yang ada ini, iaitu tahun lepas dengan tahun inilah. Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah bagi para jemaah yang nak puasa nak tengah tunggu nak puasa hari Khamis ni nak puasa, maka insya-Allah dapat dihapuskan dosa yang tahun lepas dan tahun ini. 2 tahun lah kirakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan ampunan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ini menurut jumhur ulama, dari hadis ini bahawa dosa yang kecil kata jumhur ulama lah, sedang dosa yang besar pula mestilah bertaubat. Manakala setengah ulama yang lain pula berpegang pada zahir lafaz hadis itu, iaitu meliputi dosa kecil dan dosa besar, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi amat melimpah rahmatnya Walaupun bagaimanapun kita mengharapkan ampunan kerana Allah Subhanahu wa taala dan kita berpuasa sunat dan kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, dan sebuah hadis juga yang lain iaitu disunatkan juga puasa pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah Dan bagi orang yang tidak menunaikan haji pada hari pertama hingga ke-9 di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, walaupun pada kita dah hari berapa daripada Zulhijjah baik, pada hadis tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang lebih disukai Allah untuk orang-orang beriman mengerjakan amal-amal yang soleh di dalamnya selain daripada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah yang termaklum. Dan hadis tersebut sahabat baginda pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, dan tidak juga berjihad pada jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, dan tidak juga berjihad pada jalan Allah kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan harta bendanya lalu gugur di medan perang sabit dan tidak kembali lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, bagi mereka yang dapat berpeluang contohnya buat ibadah korban, dapat berpuasa dan dapat buat ibadah dalam bulan Zulhijjah ini yang awal ni hingga 10 Zulhijjah ni, maka beruntunglah mereka dan saya berkongsi bab mengenai tentang pembahagian daging pula kurban seperti dari surah Al-Hajj ayat 36 dalam tafsir Ibnu Katsir, bada'udzu billahi minasyaitonir rajim fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, yang artinya maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta. Maka para ulama berpendapat dari ayat ini bahawa daging kurban dibagi 3 bahagian. Maka sepertiga untuk pemiliknya untuk dimakan, dan sepertiga lagi untuk diberikan kepada teman-temannya, dan sepertiga lagi yang akhir disedekahkan kepada fakir miskin. Maka yang ini bagi mereka yang buat ibadah kurban sunat kalau macam sekiranya wajib atau nadar tak boleh makanlah, kita berikan semua kepada orang fakir miskin. Baik, insya-Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda,
aku telah melarangmu untuk tidak menyimpan daging-daging korban lebih dari 3 hari, maka makanlah dan simpanlah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan sanadnya hasan ya. Mungkin ada para jemaah dengar ya, hanya 3 hari tidaklah, maksudnya boleh disimpan dan boleh dimakan ya. Kerana apa? Dari satu hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai penduduk Madinah, janganlah kamu makan daging korban itu lebih dari 3 hari ya pada mulanya. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya mereka ada keluarga, orang pemalu dan pembantu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kulu wa at'imu wahbisu wadakhiru, makanlah olehmu dan simpanlah dagingnya itu. Hadis riwayat Muslim ya. Dalam sebuah riwayat beliau bersabda, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Diterangkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka ini bagi orang yang berbuat ibadah korban yang sunat ya. Sunat diambil sepertiga untuk dimakan dan yang lain dibagilah dan diberikan kepada fakir miskin, seperti mana dalam surah Al-Hajj ayat 28. Ba'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir ya. Maka jika ibadah kurban nazar atau wajib, maka tak boleh ambil dan dagingnya semua diberikan kepada orang lain atau yang memerlukan atau yang fakir miskin ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan insya-Allah pada minggu depan akan saya berkongsi pula mengikut keutamaan berkurban dan perkara-perkara yang sedengannya ya. Dan disudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.